Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Apa khabar semua geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, aku nak ucap selamat datang. Dan kalau korang sudi, apa salahnya korang tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Okey, malam ni dalam malam puaka, aku ingin berkongsi dengan korang beberapa kisah ataupun beberapa fakta mengenai negeri Sarawak. Walaupun kita dah jelajah satu Malaysia tu, kita dah pergi kat negeri Sarawak, tetapi malam ni cukup berbeza. Fakta yang pertama, korang tahu tak? Negeri Sarawak merupakan negeri yang paling besar di antara 13 buah negeri yang berada kat dalam Malaysia. Pisham tak tahulah tu. Dan dekat Sarawak juga ada Sungai Rajang. Sungai Rajang ni dah tentu ada buaya lah yang duk lepak kat tepi muara tu. Tetapi itu tak menarik lagi. Sungai Rajang merupakan sungai yang paling panjang kat dalam Malaysia. No! Itu dah dua dah fakta yang menarik. Takkanlah tak nak pergi lagi Sarawak. Tak nak pergi lagi. Dekat Sarawak ada pelbagai bangsa, berbilang kaum, lepas tu suku kaum, adat resam yang korang boleh jumpa kat negeri Sarawak. Selain daripada Cina, Melayu, India, dekat Sarawak ada Jawa, ada Bugis, ada Iban. Lepas tu ada apa lagi? Ada Bidayuh, ada pula suku kaum Melanau. Dan suku kaum ni berbeza daripada segi kepercayaan, agama, adat resam, amalan-amalan yang diwarisi sejak turun-temurun daripada nenek moyang diorang. So bila dah terdapat bermacam-macam jenis amalan dan juga kepercayaan yang diorang ni ikut daripada nenek moyang diorang tanpa landasan ataupun pegangan agama yang betul, memang cacah marba, bak kata orang Binik, memang tak jadi apa. Kau nak tahu tak, dulunya dalam masyarakat kaum Melanau, ratusan tahun dahulu, bila orang-orang yang bertaraf aristokrat, golongan bangsawan, raja-raja, sebaik saja diorang ni meninggal dunia atau mati, diorang akan melalui satu upacara khas. Diorang tak boleh dikebumi ataupun ditanam sama level macam rakyat-rakyat biasa, macam hamba-hamba diorang. Tak boleh. Upacara ni memerlukan persiapan yang rapi. Sebelum diorang mati lagi, diorang dah standby dah. Seakan-akan diorang dah tahu dah, aku ni esok lusa mati ni. So segala persiapan harus dilakukan. Dan yang lagi menakutkan, bila tiba masa orang kaya ni nak mati, dia macam Liverpool juga. You never walk alone. Orang kaya ni takkan mati seorang. Ada juga hamba-hamba abdi diorang turut menjadi mangsa korban. Time tu lah perasaan sedih, perasaan yang menakutkan, sebab hamba-hamba ni akan dikorbankan dengan cara yang cukup tragis. So tak nak lewat masa, korang layan intro dulu. Aku akan kongsi dengan lebih detail tentang sumpahan Jerunai. Masyarakat Melanau merupakan salah satu masyarakat yang terdapat di negeri Sarawak. Pada ratusan tahun dahulu, majoriti di antara masyarakat Melanau ni, diorang ni merupakan orang pagan, orang yang tidak beragama. So bila orang yang tidak beragama, apa sahaja yang diajar, yang diturunkan oleh nenek moyang diorang, itulah yang diorang akan buat. Cukup berbeza berbanding sekarang. Sekarang ni ada sesetengahnya yang dah beragama Islam, ada yang dah beragama Kristian. So gaya hidup diorang pun berubah mengikut peredaran zaman. Tetapi satu masa dahulu ada satu upacara yang dilakukan untuk orang-orang kaya selepas sahaja diorang ni meninggal dunia ataupun mati. Dan upacara ni sehingga ke hari ini korang boleh nampak lagi kesan-kesan tinggalan-tinggalan sejarah setiap kali korang pergi ke daerah Mukah dan juga Dalat. Kalau korang pergi dua tempat ni, bila korang pusing-pusing je, korang akan nampak beberapa kayu yang diperbuat daripada kayu jenis belian. Sebab kayu belian ni dikatakan mempunyai daya tahan yang kuat daripada cuaca panas, daripada hujan. Dia tak mudah nak rekah, tak mudah reput. Dan kayu-kayu ni dipanggil Jerunai ataupun tiang Jerunai. Tiang Jerunai inilah di mana golongan-golongan aristokrat, orang-orang kaya, bangsawan-bangsawan, raja-raja akan bersemadi dekat tiang-tiang tu. So bila korang pergi
lagi dekat Sarawak, bila korang nampak je tiang kayu yang terukir setinggi 12 ke 15 meter, korang kena tahu, itu bukan tiang biasa-biasa guys. Orang-orang kaya ni, diorang siap ada hamba abdi yang akan menjalankan segala kerja untuk diorang. Diorang ni kira relax je. Kalau kau tengok zaman-zaman dulu kan, ada hamba-hamba yang kena basuhkan baju diorang, yang kena siapkan segala makanan, dan bukan sahaja menjadi hamba semasa diorang hidup, tetapi sebaik saja orang kaya ni mati ataupun meninggal dunia, hamba-hamba ni tidak akan dilepaskan begitu sahaja. Aku nak bagi korang gambaran apabila seorang orang kaya ni mati kan. Contohlah raja ke ataupun golongan bangsawan, dia mati. Beberapa minggu ataupun bulan lah, sebab diorang dah boleh rasa, kononnya diorang dah boleh rasa yang diorang akan mati. So diorang ni akan membuat persiapan. Diorang akan suruh orang-orang bawahan ataupun hamba-hamba diorang ni masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu jenis belian, sebab kayu ni lah yang paling tahan, kualiti dia yang paling bagus. Dia tak boleh kayu biasa-biasa. Dan selepas diorang dah pergi dapatkan kayu, diorang kena ukir pula. Ukiran ni mengikut siapa yang mati, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sebab ukiran dia berbeza. Kalau orang kaya lelaki yang mati, ukiran dia mestilah melambangkan kegagahan, melambangkan jati diri, kehidupan orang kaya. So diorang akan ukir bentuk-bentuk haiwan, singa ke, harimau, ular, naga, monyet. Itu kalau pihak lelaki yang matilah. Kalau pihak orang kaya perempuan pula yang mati, tak boleh lukis haiwan-haiwan. Dia kenalah lukis benda-benda macam bunga, macam daun-daun. So setiap kali diorang mati, barulah rakyat-rakyat jelata, golongan-golongan bawahan ni akan tahu sama ada lelaki ke perempuan yang mati. Tiang jerunai akan ditebuk, akan dibuat 3 lubang. So dekat bahagian bawah tiang tu lah, orang-orang kaya ni akan letakkan segala barang kesayangan diorang. Pakaian, seluar, kasut, lepas tu harta benda, rantai, duit, emas apa semua, diorang akan sumbat kat bawah. Dan di bahagian lubang yang kedua pula, di situlah akan menjadi tempat bersemadinya orang kaya yang nak mati ni tadi. Dan di bahagian atas sekali, tiang jerunai ni adalah untuk golongan hamba. Golongan hamba, orang-orang kaya ni akan dikorbankan, dikatakan mengikut kepercayaan diorang. Apabila orang kaya ni melangkah masuk ke alam akhirat, diorang kena juga ada seorang hamba. Sewaktu hidup dia menjadi hamba orang kaya, lepas mati pun dia kena jadi hamba orang kaya juga. So sebagai seorang hamba, aku boleh katakan sampai akhir hayat kau kena berbakti dengan orang kaya. Bila mati kau kena ikut sekali. Dan cara diorang korban ni lah yang bagi aku cukup mengerikan. Bukan hanya seorang sahaja yang akan dikorbankan, tetapi 2 orang, seorang lelaki dan seorang perempuan. Tapi sebelum diorang nak korbankan hamba-hamba ni, diorang nak pacak tiang jerunai, orang kaya yang dah mati ni tadi, diorang takkan terus sumbat mayat dia dekat dalam tiang tu. Diorang akan letak kat dalam tempayan dulu. Jadi macam jeruk lah, biar mayat orang kaya ni reput sampai tinggal tulang. Bila mayat orang kaya ni dah tinggal tulang, pada masa ni lah diorang akan pacakkan tiang jerunai. So hamba perempuan akan dipanggil, akan dihiaskan dengan pakaian-pakaian yang cantik. Lalu diorang pun gali lubang, suruh hamba perempuan ni masuk ke dalam lubang. Barulah diorang akan himpapkan hamba perempuan ni dengan tiang jerunai yang setinggi 12 ke 15 meter. Korang boleh bayang tak bila seorang perempuan kena himpap dengan kayu yang bersaiz kayu balak punya besar? Ya Allah, tersembur-semburlah darah. Tapi nak buat macam mana? Dah upacara dia macam tu. So bila tiang jerunai ni dah dipacak, barulah diorang akan ambil tulang belulang orang kaya ni, dan di bahagian tengah tiang jerunai tu, diorang akan letak mayat orang kaya ni kat dalam tu. Dan pada masa ni lah hamba lelaki ni akan diikat di bahagian atas sekali tiang jerunai tu dan dibiarkan mati secara perlahan-lahan. Dalam tempoh hamba lelaki ni nak dikorbankan, sampailah dia mati, penduduk-penduduk kampung dan juga ahli keluarga tak dibenarkan untuk kasih hamba ni minum air, makan. Memang biar suffer macam tu lah. Memang kau terseksa lah. Kena ikat dengan tali ke atas tiang tu dan kau akan matilah secara perlahan-lahan. Ikutlah. Kalau seminggu, seminggu lah kau tersadai kat situ tanpa makan, tanpa minum.
Dan pada masa ni lah hamba lelaki yang terikat tu akan membacakan satu sumpahan, guys. Datanglah dekat padaku. Takkan kamu tak kasihani aku? Aku amat haus dahaga. Aku bukan hamba abdi kamu. Angkatlah pengayuh perahumu tinggi-tinggi, agar percikan air dari pengayuh itu dapat menghilangkan sedikit dahagaku. Kusumpahkan agar sesiapa daripada kamu yang menyeksa aku atas dosa yang tidak pernah aku lakukan, aku sumpahkan tak seorang pun daripada kamu, anak-anak dan cucu cicit kamu selamat daripada kehidupan kamu. Itulah kata-kata terakhir ataupun sumpahan yang telah dilafazkan oleh golongan hamba yang mati dalam keadaan terseksa kerana terpaksa menjadi korban orang kaya dalam upacara sumpahan tiang jerunai. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut ataupun korang nak tengok depan mata korang sendiri macam mana peninggalan sejarah tiang jerunai ni, korang bolehlah rajin-rajinkan diri korang pergi je dekat Sarawak di daerah Mukah dan juga Dalat. Korang boleh nampak peninggalan tiang jerunai. Orang Sarawak kata kan, dalam tiang tu kalau korang nak tengok, silap-silap ada lagi tulang peninggalan orang kaya yang dulu. Wallahu a'lam lah. So tak nak lengah masa, aku nak berkongsi dengan korang sebab kita pun dah bercerita pasal tiang jerunai yang cukup menakutkan ni. Ada satu kejadian yang agak menyeramkan terjadi kepada Didi pada tahun 1995 sewaktu dia tinggal di daerah Dalat, Sarawak. So tak nak buang masa, jom guys, aku kongsikan dengan korang apa yang terjadi. Pada tahun 1995, Pekan Dalat masih lagi belum maju seperti sekarang. Mengikut bancian, penduduk yang tinggal di Pekan Dalat pada masa tu hanya 10,000 orang. Dan penduduk-penduduk ataupun masyarakat yang bermastautin dekat Pekan Dalat mengusahakan tanaman-tanaman sagu untuk dijadikan hasil jualan. Diorang buatlah tepung sagu. So daripada tepung sagu itulah diorang jual untuk mendapat sumber pendapatan. Dan kemudahan asas yang ada kat Pekan Dalat pada masa tu memang terhad. Adalah balai polis, balai bomba, klinik, hospital. Orang cakap cukup lah untuk menampung masyarakat mendapat pekerjaan, pendidikan, dan kalau sakit bolehlah kau pergi kat klinik-klinik yang ada. So Didi ni waktu dia tinggal kat Pekan Dalat, dia merupakan orang pagan, orang yang tidak beragama. So bila orang yang tidak beragama ni, Didi katakan setiap kali musim perayaan ke, kalau tak pun hujung minggu, dia bersama 2-3 orang lagi kawan dia akan melakukan aktiviti macam biasa. Pergi dekat warung-warung ataupun kedai-kedai yang menjual minuman-minuman keras, dia akan minum sampailah dia mabuk. So adalah satu malam ni ketika musim perayaan. Musim perayaan macam biasalah, Didi ni akan ajak lagi 2 orang lagi kawan dia pergi ke sebuah warung untuk menikmati minuman keras. So bila sampai dekat warung tu, Didi pun order lah berbotol-botol minuman keras. Sedar-sedar je kepala dah berat dah. Member dah terhuyung hayang dah. Dah tak boleh jalan dah. Didi ni nak jalan je terjatuh. Member dia pun dah tergelak dah tengok Didi ni. Lepas tu cakap merepek. So waktu dia tengah minum-minum tu, tiba-tiba pundi kencing dia, alamak, dah sampai platform lah, pundi kencing dah penuh dah ni. Tapi biasalah bila kau dah mabuk, pemikiran kau tak waras. So Didi ni nak pergi ke tandas pun dia dah tak tahu dah. Jadi Didi ni pun dalam keadaan mabuk, dia pun berjalan keluar daripada warung tu untuk melepaskan hajat dia. Tengah dia berjalan-jalan, kejap terjatuh, kejap terlanggar orang. Tiba-tiba Didi ni perasan dia betul-betul berdiri di hadapan satu tiang. So bila dia dah nampak tiang tu, Didi dalam pemikiran dia, oh cantiklah dekat sini lah aku lepaskan hajat aku. Tanpa lengah masa, dia londehkan zip seluar dia dan dia pun teruslah kencing dekat area tiang tu. Tengah dia kencing-kencing, dia pun kejap pandang kiri, pandang kanan. Dan betapa terkejutnya Didi sewaktu dia tengah kencing dekat tiang tu. Dia pun mendongakkan kepala dia ke atas. Dan Didi dapati ada satu lembaga dalam keadaan merangkak berwarna hitam dengan muka yang teramat marah sedang turun ke arah Didi. Daripada atas tiang merangkak turun ke bawah.
Dan pada masa ni lah Didi dah teramat takut dalam pemikiran dia, ya Allah. Ya Allah pula, dia mana ada agama kan. So dia jerit je lah. Dia pun jatuh ke belakang. Dan tanpa dia sedar, sedang dia menggelupur tu, zip luar pun tak tutup. Bila dia toleh sahaja ke kiri, pada masa ni lah Didi yang dalam keadaan mabuk, dia dah mula sedar yang ini bukan halusinasi. Sebab betul-betul yang berada kat sebelah dia adalah wajah seorang perempuan yang teramat hodoh. Kulit muka perempuan ni sebelahnya dah tinggal isi-isi yang tersiat. Boleh nampak tengkorak-tengkorak, biji mata yang dah tersembul keluar. Dan sebelah lagi muka perempuan ni hanyalah kelihatan muka seorang wanita yang begitu cantik. Dan dalam sekelip mata sahaja, Didi terus berbuih mulut dia. Mata Didi pun menjadi putih seakan-akan terkena sawan. Dan sewaktu Didi sedang menggelupur dekat atas lantai tu, terjerit-jerit, nasib baiklah dua orang kawan dia yang dekat warung tu tadi keluar. Dan bila dia nampak Didi dalam keadaan mulut berbuih, mata dah putih, lepas tu seluruh badan menggigil-gigil, tak lengah masa, dua orang kawan dia pun teruslah bawa Didi ni balik ke rumah. Dan isteri Didi memanggil seorang dukun untuk tengokkan suami dia. Sebab sepanjang isteri dia kenal si Didi ni, Didi tak ada masalah sawan. Dia minum banyak mana pun, paling kurang pun dia mabuk. Tetapi ni sampai mulut berbuih. Dan yang lagi menakutkan isteri Didi, apabila Didi ni suara dia dah mula berubah menjadi seorang wanita yang teramat garau. Kurang ajar, dia kacau tempat aku. Kurang ajar, dia kacau tempat aku. Ini memang balasannya. Memang patut tu aku seksa diri ini. Itulah yang terjadi kepada Didi, sehinggakan isteri dia teramat takut. Dan sebaik saja dukun sampai di rumah Didi, dukun ni boleh nampak yang muka Didi berubah menjadi satu muka wanita yang teramat hodoh. Jadi dukun ni tak buang masa, dia pun terus membacakan beberapa mantra. Dan di tangan dukun ni, dia memegang satu kayu sambil menutupkan mata. Dukun ni pun menggunakan pisau. Terus dengan keadaan membaca mantra tu, dia mengukir sesuatu dekat kayu tu. Dan dalam 15 minit, sebaik saja dukun ni membuka mata dia, dukun ni teramat terkejut. Sebab ukiran kayu yang dia ukir tanpa dia sedar telah membentuk satu wajah yang sama seperti mana yang ada dekat muka Didi. Lalu dukun ni pun membacakan beberapa mantra. Dan secara tiba-tiba, makhluk yang merasuki Didi mula memarahi dukun ni. Kurang ajar, anak ini memang patut diajar. Dia tidak menghormati tempatku. Apabila dukun tu mendengar kata-kata yang dilafazkan oleh Didi, dukun pun terus meminta keampunan, meminta kemaafan daripada makhluk tu supaya melepaskan Didi, supaya mengampunkan Didi. Tolonglah jangan menyeksa lagi budak ni. Dan alhamdulillah, tak lama lepas tu, makhluk tu pun terus berpindah daripada tubuh Didi masuk ke dalam ukiran kayu yang telah dibuat oleh dukun. Lalu ukiran kayu yang membentuk muka seorang wanita yang teramat hodoh, dukun ni melepaskan ke sungai, tanda kemaafan daripada pihak Didi. Dan sejak daripada kejadian tu, barulah Didi tahu yang cerita berkenaan tiang jerunai merupakan cerita yang benar. Masih berlaku lagi sumpahan dan ada lagi makhluk-makhluk yang tinggal untuk menjaga kehormatan tiang jerunai tu guys. So itulah kisah pendek aku ingin berkongsi dengan korang pada malam ni. Dan kalau korang nak rasai ataupun mengalami sendiri pengalaman seram berkenaan tiang jerunai, bermula esok 27 hari bulan, korang boleh pergi ke pawagam-pawagam terdekat dan saksikan sendiri filem terbaru lakonan Bron Palare bertajuk Sumpahan Jerunai. So itulah saja guys kisah untuk malam ni. Aku harap korang kekal ceria dan terhibur. Kalau korang suka, tekan button like, tekan button subscribe. Kalau korang tak suka, tekan je button dislike dan komen saja apa dekat bawah. Aku ambil segala pandangan dan juga perkongsian untuk aku perbaiki supaya Zaf Channel berkembang lebih maju guys. Okay, kita jumpa lagi dalam next episode Jelajah Puaka 1 Malaysia. Belum tamat lagi.
Bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.